warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ain Bedri Ghazali bersama dengan ahli kumpulan saya akan membentangkan tentang kepentingan kokurikulum dalam pendidikan di Malaysia. Konsep kokurikulum di Malaysia. Kokurikulum mengikut Kamus Dewan Bahasa bermaksud kegiatan dan aktiviti selain daripada mata pelajaran yang diajarkan dalam bilik darjah dan merupakan sebahagian daripada kursus pendidikan pelajar di sekolah. Kurikulum juga didefinisikan sebagai rancangan pendidikan yang mengandungi segala ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai dan norma serta unsur kebudayaan. Selain itu, peranan utama kurikulum dalam pendidikan di Malaysia adalah sebagai pelengkap kepada pengajaran dan pembelajaran pelajar serta pembentukan model insan secara menyeluruh yang meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Seterusnya adalah contoh-contoh kokurikulum. Contoh yang pertama adalah dari persatuan seperti Persatuan Muzik, Persatuan Bahasa, Persatuan Seni Lukis serta Persatuan Agama Islam. Seterusnya adalah contoh daripada badan uniform seperti Kesatria, Palapis, Suksis dan Persatuan Bulan Sabit Merah. Yang terakhir adalah contoh daripada sukan dan permainan seperti badminton, bola baling, bola tampar serta memanah. Untuk memberikan gambaran yang jelas, ini adalah contoh sukan dan permainan, persatuan serta badan uniform. Seterusnya adalah manfaat kokurikulum. Terima kasih kepada Nurain. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Nabiha binti Mat Saleh. Saya akan membentangkan manfaat dan kepentingan kokurikulum dalam aspek patriotism. Yang pertama, aktiviti kokurikulum dapat menggalakkan interaksi antara satu sama lain. Hal ini demikian kerana kebanyakan aktiviti kokurikulum yang dijalankan ialah aktiviti berkumpulan. Misalnya, aktiviti kebudayaan seperti tarian zapin, kuda kepang dan sebagainya. Aktiviti ini memerlukan komunikasi dua hala antara para pelajar untuk memastikan kelancaran aktiviti ini. Selain itu, aktiviti kokurikulum dapat menjalin hubungan dan meningkatkan ukhuwah antara satu sama lain. Hal ini demikian kerana interaksi yang berlaku antara para pelajar dapat menambah kenalan dan beramah mesra. Kesannya, mereka akan menjadi lebih rapat dan mudah untuk berkomunikasi sekaligus dapat mengukuhkan kesatupaduan kaum kerana jurang perkauman dapat dirapatkan. Bukan itu sahaja, aktiviti kokurikulum dapat menyemai nilai-nilai murni dalam diri para pelajar. Sebagai contoh, tolong-menolong dan bekerjasama. Misalnya, aktiviti unit beruniform yang melibatkan aktiviti seperti aktiviti kawat kaki, aktiviti perkemahan dan sebagainya. Semua aktiviti ini memerlukan persefahaman dan tenaga kerja ramai bagi memastikan aktiviti ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Baiklah, saya akan serahkan pembentangan ini kepada Anis Aisyah. Sekarang kita akan beralih pula kepada soft skill. Yang pertama sekali, kita dapat menambahkan pengalaman. Hal ini kerana aktiviti kokurikulum akan mengajar kita ilmu di luar bilik darjah dan juga ilmu di luar buku teks. Contohnya, apabila ada aktiviti perkemahan, kita dapat belajar kemahiran tentang cara untuk mendirikan kemah, menyalakan api dan sebagainya. Yang kedua ialah dapat membina kemahiran insaniah. Kemahiran insaniah juga dikenali sebagai kemahiran interpersonal yang merangkumi kemahiran kepimpinan, kerja berpasukan dan komunikasi. Dengan ini, semangat toleransi dan kerjasama dapat dipupuk. Yang ketiga ialah untuk melengkapkan resume dengan baik. Kerana ini dapat meyakinkan para majikan untuk menerima kita bekerja. Kerana pada hakikatnya, kemahiran berkomunikasi amat penting untuk boleh kita berkomunikasi dengan orang lain secara berkesan. Yang keempat ialah pelajar cemerlang secara keseluruhan. Jika seseorang pelajar itu hanya cemerlang dari segi akademik, adalah sukar baginya untuk bergaul dengan orang lain. Dan falsafah pendidikan negara juga adalah bertujuan untuk membentuk pelajar yang seimbang dari segi intelek, jasmani, rohani serta emosi. Yang kelima adalah untuk mencetal dan mengembangkan bakat yang ada, kerana berkemungkinan seseorang itu mempunyai bakat yang tertentu dalam dirinya tapi tidak tahu cara untuk menunjukkannya. Jadi dengan aktiviti kokurikulum ini, mereka dapat meluahkan dan juga menunjukkan bakat yang mereka ada serta dapat mengasahkan bakat mereka dengan lebih tajam lagi. Dan juga orang lain dan guru-guru juga dapat membantu mereka dalam mengasah bakat mereka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nabilah Najwa Binti Zaidi. Sekarang saya akan menghuraikan isi berkenaan dengan keseimbangan terhadap pelajar. Keseimbangan dari segi apa? Keseimbangan dari segi emosi, rohani dan juga jasmani. Keseimbangan daripada segi emosi dapat dicapai melalui aktiviti kurikulum apabila seseorang itu dapat melepaskan tekanan yang mereka rasai melalui aktiviti kurikulum. Keseimbangan dari segi rohani dan juga jasmani dapat dicapai apabila seseorang itu sihat tubuh badan mereka bukan sahaja daripada segi luaran tetapi daripada segi dalaman juga. Aktiviti kurikulum ini dapat melahirkan insan yang cemerlang dari segi akademik dan juga kurikulum. Apabila mereka mampu untuk membahagikan masa dengan baik antara dua bidang tersebut, mereka dapat mencemerlang, bukan sahaja cemerlang dalam bidang akademik, malahan mereka juga akan cemerlang dalam bidang kurikulum. Aktiviti kurikulum ini dapat membantu seseorang itu untuk melepaskan tekanan yang mereka alami, juga dapat merehatkan minda mereka daripada tekanan yang mereka alami disebabkan oleh pembelajaran secara am. Apabila mereka dapat merehatkan minda mereka, maka jiwa mereka akan lebih tenang. Seperti yang saya katakan tadi, aktiviti kurikulum mampu untuk menyihatkan tubuh badan seseorang. Apabila tubuh badan seseorang itu sihat, maka minda dia juga akan menjadi cerdas. Minda yang cerdas mampu untuk membuatkan seseorang itu fokus dalam pembelajaran. Tubuh badan yang sihat juga menyebabkan seseorang itu tidak mudah berasa letih dan tidak mudah berasa lesu. Tubuh badan yang sihat juga boleh menyebabkan seseorang itu tidak mudah dijangkiti penyakit dan tidak mudah jatuh sakit. Seseorang itu dapat mengisi masa yang terluang dengan menyertai aktiviti kurikulum. Aktiviti kurikulum ini bukan sahaja dah mampu untuk mengisi masa yang terluang, namun mereka juga dapat menerima ilmu pengetahuan ketika mereka terluang atau ketika masa mereka terluang dan juga dapat mengelakkan seseorang itu daripada melakukan perkara-perkara atau aktiviti-aktiviti yang membuang masa ketika masa lampau. Melalui aktiviti kurikulum ini, ia mampu untuk menanam sifat amanah dan juga disiplin dalam diri seseorang. Bagaimana? Sifat disiplin adalah perkara yang diperlukan dalam menyelesaikan sesuatu tugasan. Sebagai contoh, berkawat. Berkawat memerlukan seseorang individu itu menjadi seorang yang disiplin untuk memastikan ianya disempurnakan dengan dapat diselesaikan dengan sempurna. Bagaimana pula dengan sifat amanah? Sifat amanah diperlukan apabila seseorang itu menjawab sesuatu jawatan yang penting di dalam persatuan. Mereka akan menggalas tanggungjawab dengan amanah dan menjalankan mereka punya tanggungjawab atau peranan atau amanat dengan amanah. Aktiviti kurikulum juga mampu untuk melatih diri seseorang itu menjadi berdikari. Bagaimana? Berdikari dalam segi berusaha dengan diri sendiri untuk melaksanakan atau menyiapkan sesuatu tugasan. Tidak memerlukan atau tidak menunggu pertolongan orang lain untuk menyelesaikan masalah, tetapi berusaha dengan sendiri-sendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Aktiviti kurikulum seperti aktiviti silat dan juga taekwondo, ianya adalah penting untuk kita mempertahankan diri kita di dalam keadaan yang genting ataupun bahaya. Ianya bukan sahaja aktiviti kurikulum, tetapi ianya adalah satu seni mempertahankan diri kita. Aktiviti kurikulum ini juga mampu untuk melatih diri seseorang itu dengan ilmu kepimpinan. Apabila seseorang itu mempunyai ilmu kepimpinan, mereka mampu untuk menjadi ketua, menjadi seorang pemimpin untuk sesuatu persatuan dan menjalankan misi dan misi persatuan itu dengan baik. Akhir kata saya, jika seseorang itu bijak dalam pembahagian masa, tidak kiralah antara kurikulum dan juga akademik, maka mereka akan cemerlang dalam kedua-dua bidang mereka. Mereka tidak hanya akan cemerlang dalam salah satu bidang, kerana orang yang cemerlang sentiasa menginginkan mereka untuk cemerlang dalam kedua-dua bidang yang mereka ceburi. Kerana rugilah jika kita hanya cemerlang dalam satu bidang sedangkan kita mampu untuk cemerlang dalam kedua-duanya. Assalamualaikum semua, nama saya Aida Basira binti Aminuddin dan saya akan sambung sahabat saya tadi iaitu Kakak Nabila yang telah menyebut pasal manfaat dan kepentingan kurikulum dalam pendidikan di Malaysia. Sekarang ini saya pula akan menyambung dalam topik peranan dan tanggungjawab pelajar dalam merealisasikan dan memastikan kejayaan kurikulum dalam pendidikan di Malaysia. Kenapa pelajar memainkan peranan dan tanggungjawab yang besar dalam merealisasikan dan menjayakan kurikulum ni? Kerana tentunya perlulah ada participation daripada orang lain, daripada semua orang untuk memeriahkan sesuatu benda tu kan. Jadi disebabkan sekarang terdapat banyak stigma juga di dalam kalangan pelajar yang memikirkan kenapa perlu adanya kurikulum ini. Sebab mereka fikir kurikulum ini hanya akan membuang masa dan memakan masa mereka yang mereka boleh gunakan untuk mengulang kaji lebih lagi dalam subjek akademik mereka.
Kerana mereka risau ia boleh memberikan efek yang buruk terhadap peperiksaan mereka. Tapi ini merupakan satu stigma kerana terdapat banyak yang kita dapat belajar daripada co-curriculum dalam pendidikan. Benda yang kita belajar di co-curriculum tak boleh jumpa dalam buku-buku textbook yang kita belajar untuk kita punya pekerjaan. Sebab co-curriculum dia boleh memberikan banyak juga ilmu-ilmu dunia luar yang lebih kepada application dan kehebat. Jadi itulah sebelum ni pun kita dah kembangkan lagi betapa banyak ni manfaat co-curriculum ni kan. So pelajar perlulah menghayati dan memahami dan mengikuti kurikulum pendidikan dengan amanahnya. Apa sebenarnya peranan dan tanggungjawab pelajar ni ya? Yang pertama sekali ialah pelajar perlulah mengikuti semua program-program tahunan yang telah diadakan oleh pihak sekolah ataupun sesuatu kelab persatuan ataupun pihak universiti. Dan kenapa pelajar perlu ikuti semua program tahunan ini? Jadi program tahunan ini sudah tentunya berlaku sekali setahun sahaja. Amat rugilah jika mereka tidak meluangkan sedikit masa mereka untuk mengikuti program tersebut. Antara contoh program ialah seperti Maulidur Rasul ataupun festival muzik. Yang kedua pula ialah pelajar perlulah bertekad dan berazam untuk mendapat kehadiran penuh dalam kelab ataupun persatuan mereka. Kehadiran amat penting di akademik. Kenapa ia juga tidak penting dalam kurikulum? Kerana dengan kehadiran yang penuh dapatlah kita mendapat semua input-input yang penting dan memastikan kita tak akan terlepas apa-apa. Jadi tetapi jika memang terdapat apa-apa masalah ataupun isu yang terpaksa meninggalkan kelab tersebut, jadi kita bolehlah sediakan awal-awal mungkin surat daripada doktor ke ataupun surat official. Jadi untuk memastikan rekod kita pun nanti akan bersih. Tak adalah menunjukkan kita ponteng. Okey, seterusnya yang ketiga ialah kita perlulah rajin untuk menjadi ahli yang aktif. Okey, sebab apa? Kalau kita aktif lah, lebih kita akan dapat pengalaman semua. Kalau contohnya kelab persatuan telah membuatkan satu event, pergi hiking ke, okey, join lah. Kita akan dapat banyak skills-skills di luar sana nanti kan. Contohnya apa, herba-herba ataupun rumput-rumput yang boleh dimakan di sana ke, ataupun mungkin macam mana nak menghidupkan api. Banyak life skills yang kita boleh peroleh. Seterusnya pula ialah kita mestilah berdisiplin dan mendengar arahan daripada kita punya komander dan penasihat kelab. Dengan ini boleh dapat menambahkan juga skills berdisiplin dalam diri. Kita kenalah bijak merancang waktu untuk akademik dan assignment dan co-curriculum. Jadi ini adalah peranan yang terakhir yang saya akan sebut kerana saya sebut ini terakhir kerana saya rasa ini adalah yang paling penting. Jadi kita kenalah bijak merancang waktu jika kita tak nak ada sebarang efek buruk dalam akademik kita. Contohnya kalau lagi-lagi pada waktu cuti break pun mungkin akan ada dapat assignment banyak kan. Dan pada waktu itulah persatuan akan take advantage untuk buat event. Jadi bila kita dah tahu dan dapat tengok awal-awal, oh dia orang akan buat event pada berapa hari bulan ni, awal-awal assignment tu kita siapkan. Jadi akhir nanti kita takkan berasa gelabah untuk siapkannya. Jadi itu saja yang saya akan sebut pasal peranan dan tanggungjawab pelajar. Terima kasih kerana mendengar. Akhir sekali, saya ingin berterima kasih kepada semua yang sudi mendengar dan meluangkan masa mereka terhadap video kami ini daripada awal sehinggalah akhirnya. Saya berharap semua telah mengubah persepsi yang lebih positif terhadap kurikulum dalam pendidikan di Malaysia ini. Marilah kita meriahkan lagi dalam mengikuti apa-apa program kurikulum yang ada. Akhiri, saya berterima kasih lagi. Terima kasih. Syukran. Syek-syek. Nandri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.